Dan pada jam ini juga kita nak bersama dengan Hisomudin Bakar, itu pengarah eksekutif Ilham Center yang bersedia dalam talian ketika ini, dan kita nak tahu sebenarnya kalau kita nak tanyakan Tuan Hisomudin yang berada dalam talian ketika ini, mungkin kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan perspektif atau dari kacamata rakyat itu sendiri, terutama sekali buat Tuan yang sering mengikuti rapat perkembangan ataupun landscape politik negara, bagaimana Tuan menggambarkan personaliti Allahyarham dan bagaimana kita dapat memperingati jasa dan juga peranan Allahyarham yang mana kita boleh anggap sebagai seorang pemimpin yang berjiwa besar, pemimpin yang berjiwa rakyat. Kita teruskan saja dengan Tuan Hisomudin Bakar. Ya, Niki, sebenarnya kebetulan juga saya berada di Kedah dalam membuat tinjauan lapangan, tetapi Jumaat lalu saya terus bergegas ke Sultanah Bayah, sekitar Sultanah Bayah untuk melawat dan juga melihat keadaan yang berlaku kepada Allahyarham. Tetapi untuk recap lah, sejak saya mengenali Datuk Seri Salahuddin Ayub ini, saya boleh sifatkan beliau merupakan seorang yang sangat lemah lembut, tertib dalam tutur bicara, berhemah dalam tindakan yang dilakukan oleh beliau, dan seorang yang tenang dalam apa jua keadaan yang berlaku. Dan saya mengenali beliau juga adalah seorang yang sangat menghargai setiap kawan, dihormati oleh lawan dan juga teman. Dalam konteks saya sebagai seorang penyelidik yang membuat kajian lapangan, terlibat dalam cerapan menganalisis politik dan sebagainya, saya akui beliau seorang tokoh yang pada hemat saya merupakan seorang politikus yang mendengar dengan baik maklumat yang disampaikan, menghargai data dan maklumat yang kita kongsikan dengan beliau, dan keadaan ini bagi saya sebagai seorang penyelidik sangat rasa dihargai dan sangat terkesan dengan permergian inilah. Seterusnya bagi saya lah dalam memerhati dan juga melihat prestasi beliau yang diamanahkan kalau dalam tempoh pentadbiran yang lalu sebagai Menteri Asas Tani, dan juga sekarang ini diamanahkan sebagai Menteri yang mengawal selia perdagangan dalam negeri dan juga kos sara hidup. Saya melihat beliau seorang yang sangat berdedikasi dalam tugasan beliau, seorang yang gigih dalam portfolio yang diamanahkan. Dan dalam konteks kos sara hidup ini, jenama rahmah ini, kalau tidak berat untuk saya kongsikan ini, saya boleh mengatakan ini adalah inisiatif yang ditunjangi oleh beliau dan pasukan beliau di KPDN. Dan inisiatif rahmah ini ataupun payung rahmah ini dalam tinjauan lapangan ini sangat berbekas dan diakui oleh rakyat yang berdepan dengan kos sara hidup buat masa ini. Jadi dalam konteks ini yang saya boleh kongsikan, bagi saya sangat terkesan dengan pemergian beliau. Semoga segala amal dan kebaikan yang beliau lakukan ini mampu mengiringi perjalanan beliau di alam sana, insya-Allah. Assalamualaikum saudara Hisomudin Bakar, saya Zulfitri di sini menyertai Niki Senyamba dalam secara langsung pada malam ini. Sudah pasti kita terkesan dengan berita pemergian Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Saudara Hisam menyebut bahawa Allahyarham begitu disenangi oleh rakan dan juga lawan, dan saudara menyebut mengenai jenama payung rahmah itu sendiri yang diterima baik, walaupun sebenarnya kalau kita sedar atau tidak sedar Allahyarham hanya memegang jawatan ini kurang dalam masa 7 ke 6 bulan, tetapi kita kenal bahawa dengan inisiatif rahmah ini kita nampak dedikasi Allahyarham yang begitu konsisten dari masa ke masa dalam tempoh 7 bulan ini. Justru mungkin daripada segi kepribadian itu mungkin dapat diungkapkan semula ketenangan beliau walaupun berhadapan dengan satu portfolio yang cukup berat pada ketika ini, dan juga bagaimana kalau kita ungkapkan juga, kalau dapat dikongsikan semula kepribadian yang mungkin saya, Niki dan juga penonton juga tidak ketahui mengenai Allahyarham. Kalau momen yang beliau kongsikan bersama saya lah, kalau Fitri ingat, Zul ingat, itu ketika berdepan dengan kenaikan harga gula ataupun tekanan kekurangan gula yang mendesak untuk kenaikan harga gula di pasaran itu, beliau sangat pantas bertindak dan juga cuba untuk memberikan kepada pasaran itu agar bertenang, untuk memberikan ruang kepada beliau untuk berunding
dengan pihak yang terlibat dengan industri gula ini. Dan juga dalam isu-isu yang berkaitan dengan kuasa hidup ni, bagi saya lah, beliau sangat, kalau dalam istilahnya, sangat prihatin, sangat cakna dan boleh dikatakan sangat fokus. Beliau mencari apa formula dan juga jalan untuk beliau sumbangkan yang diamanahkan dalam konteks kos sara hidup itu yang diletakkan kepada portfolio di kementerian beliau. Jadi bagi saya menyaksikan itu, beliau sangat berdedikasi, sangat fokus kepada tugas itu untuk memberikan segala usaha beliau itu berbekas dan juga mengurangkan beban yang dihadapi oleh rakyat. Dari sudut politik pula, mungkin apabila sukar untuk mencari seorang yang begitu tenang dan juga dalam masa yang sama mampu didekati, disenangi oleh rakan dan juga musuh dalam politik, bertukar parti dan sebagainya, ketika daripada PAS hingga ke menubuhkan Parti Amanah Nasional Negara, bagaimana kita melihat kepada fasa-fasa yang dihadapi oleh Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub? Baik, dalam fasa ini kita melihat saya mengenali beliau ni ketika menjadi Ketua Pemuda PAS. Yang ketika mudanya saya mengenali beliau dalam menyertai rally-rally ke depan dalam memperjuangkan rakyat ketika beliau menjadi barisan pendesak dalam Ketua Pemuda PAS dahulu. Kemudian kita tahu berlaku pergolakan dalaman PAS sehingga memunculkan Parti Amanah Negara, dan beliau antara tokoh yang mengambil keputusan untuk bersama dengan rakan-rakan dalam amanah pada peringkat awal yang mana sukar untuk keluar membuat keputusan yang berat untuk keluar daripada PAS itu, tetapi beliau mengambil keputusan itu dan bersama dengan teman-teman menubuhkan Parti Amanah Negara. Saya menyaksikan proses itu, proses dan juga apa yang dikatakan evolusi dalam perjalanan karier politik beliau. Dan akhirnya beliau mendaki dalam ucapan beliau seorang yang saya sifatkan sebagai seorang pemidato ataupun orator yang kompos dalam beliau menyampaikan setiap dalam ucapan beliau. Jadi dan sangat tertib, saya sifatkan tadi, sangat tertib dalam ucapan beliau. Jadi siapa yang dalam amanah dah sangat mengenali Datuk Seri Salahuddin ini seorang yang sangat lembut, pendengar yang baik apabila diberikan segala masalah. Dan fasa sekarang ini kalau saya boleh recap adalah beliau berdepan untuk menyusun strategi penentuan calon dan sebagainya, yang mana beliau menggalas tugas itu. Tetapi itu yang kita dapat tahu, kehilangan itu sangat dirasai oleh parti, ahli-ahli parti dan juga rakyat jelata seluruhnya. Hisam, apa satu momen ataupun peristiwa secara peribadi yang Hisam dapat kongsikan bersama dengan kami malam ini? Mungkin kata-kata, nasihat ataupun pendapat ataupun pegangan mungkin. Pegangan dan sebagainya. Dapat kita ingati. Dalam konteks ini Zul, dalam konteks saya secara peribadinya, sebenarnya saya sangat terkesan apabila ketika saya berkongsi pandangan berkaitan dengan kedudukan ataupun kelangsungan badan kajian seperti mana Ilham Center ini, yang mana beliau adalah antara tokoh yang memberikan galakan bahawa kami perlu terus berdiri teguh dengan prinsip dan mengisi ruang ataupun vacuum. Ilham Center ini perlu memainkan peranan untuk memberikan timbal balas dalam konteks kajian politik dan sebagainya. Dan saya sangat menghargai pesanan itu, yang mana kadang-kadang kita ada fasanya kita down, tetapi ada tokoh yang memberikan sokongan dan dukungan bahawa perjuangan kami di Ilham Center ini perlu diteruskan. Itu yang sangat terkesan bagi saya, Zul. Justru bagaimana sebenarnya dalam konteks hari ini pemimpin datang dan pergi, tapi dalam masa sama apa yang perlu kita ingati Allahyarham dalam sosok seorang ahli politik, dan bagaimana beliau, ciri-ciri nilai yang dibawa oleh Allahyarham perlu diangkat dan juga disampaikan dari satu generasi ke satu generasi, khususnya dalam pembinaan negara bangsa seperti hari ini, Hisam? Pada pemerhatian saya lah, dan saya sangat mengambil itu sebagai nilai yang saya ambil iktibar dan juga pengalaman bersama dengan Allahyarham, ialah mengawal tutur bicara.
iaitu kita berusaha sebagai pemimpin perlu tertib, perlu menjaga budi bahasa, dan perkara ini bagi saya sangat dekat untuk saya jadikan itu adalah nasihat yang baik daripada pemimpin yang berpengalaman, dan saya sangat menghargai momen bersama dengan Allahyarham dan pegangan beliau sebagai seorang yang lemah lembut, tertib, tutur bicara itu yang saya semat untuk pengalaman kehidupan saya. Terima kasih Sir Hisam Bakar kerana berkongsikan cerita, berkongsikan pengalaman dan juga memori bersama dengan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub yang meninggal dunia sekitar jam 9.23 minit malam tadi di Hospital Sultanah Bayar. Terima kasih Sir Hisam.